Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih pada tuan majlis, saudara Ikram, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dapat bertemu kembali untuk membincangkan isu yang agak hangat juga dibincangkan di luar sana tentang Al-Quran. Percanggahan-percanggahan ayat yang ada dalam Al-Quran, dan kita akan bandingkan dengan Bible. Untuk makluman anda semua, boleh kongsikan pada kawan-kawan untuk mengikuti share live dalam FB perbincangan kita ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya menerima beberapa video yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita yang beragama Kristian yang menyatakan bahawa Al-Quran terdapat percanggahan-percanggahan yang Al-Quran. Biasanya kita sebutkan bahawa Allah SWT yang menurunkan Al-Quran, inna nahnu nazzalnahu dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Ya. Ayat ini biasa kita gunakan untuk menunjukkan bahawa Al-Quran tidak ada perbezaan walau di mana saja ia berada. Dan saya sering juga mengulas ataupun mengutarakan ayat ini di mana saja kita berada, sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di negara Arab, Pakistan, di Afrika, di Amerika, di mana saja kita berada, semua Quran sama, tidak ada perbezaannya. Namun demikian, beberapa video yang disampaikan kepada saya menunjukkan secara jelas ada beberapa ayat Quran yang bercanggah, ada beberapa ayat Quran yang berbeza. Dan insyaAllah saya akan bandingkan dengan Bible selepas ini. Sejauh manakah kebenaran dakwaan orang Kristian yang banyak tular dalam media sosial, dalam YouTube, nyatakan bahawa adanya percanggahan-percanggahan ayat dalam Al-Quran. Baik, saudara-saudara sekalian, sidang penonton sekalian, tidak dinafikan untuk makluman anda semua, tidak dinafikan memang wujud beberapa ayat Al-Quran yang bercanggah. Ini sebagai mukadimah ya. Memang wujud beberapa ayat Quran yang bercanggah. Dan kita kena tahu apakah sebabnya berlakunya percanggahan ini. Saya boleh simpulkan ada dua sebab utama berlakunya percanggahan. Suara saya clear tak? Ada dua sebab utama berlakunya percanggahan. Sebab yang pertama ialah sebab nasikh wal mansukh. Ayat yang dibatalkan dan ayat yang membatalkan. Yang kedua, percanggahan disebabkan oleh qiraat. Jadi, percanggahan-percanggahan dalam ayat Quran ni disebabkan dua perkara yang besar ini. Yang pertama, konsep nasikh wal mansukh. Ya. Yang kedua, sebab qiraat. Dan saya akan ulas, saya akan jelaskan bagaimana ia berlaku. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, bagi orang yang nak menafsirkan Al-Quran, untuk memahami teks asal Quran, antara syarat yang perlu mereka tahu ialah mereka kena tahu bahasa Arab, mereka kena tahu grammar bahasa Arab, dan antara perkara yang mereka kena tahu juga ialah perkara nasikh wa mansukh, ayat yang dibatalkan dan ayat yang membatalkan.
Dalam konsep nasikh dan mansukh ini, saya ambil contoh yang mudah untuk anda fahami, ialah tentang pengharaman arak, ya, tentang pengharaman arak. Sebab sekiranya seorang itu tidak memahami konsep ayat yang dibatalkan dan ayat yang membatalkan, kita akan mengistimbatkan hukum yang bercanggah. Saya ambil contoh tentang pengharaman arak. Anda boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 219, ya, Al-Baqarah 219. Cuba perhatikan ayat ini, di mana Allah SWT berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini menjelaskan Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, wahai Rasulullah, pada keduanya dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ni sepintas lalu menggambarkan bahawa pada arak itu ada manfaatnya. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat dalam surah An-Nisa ayat 43, ya, ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu bersembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Apa yang boleh difahami ini, hatta ta'lamu ma taqulun, hinggalah kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Maksudnya orang boleh ambil buat kesimpulan bahawa wahai orang beriman, kalau kamu nak sembahyang jangan mabuk, berarti di luar sembahyang boleh mabuk. Penghujung ayat ini disebutkan hatta ta'lamu ma taqulun, hinggalah kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Mungkin ada yang mengambil kesimpulan bahawa yang diharamkan minum arak ialah dikala mana kita nak sembahyang agar tidak mabuk. Kalau kita tak sembahyang, tak apa mabuk. Ini mungkin kesimpulan ada orang boleh buat demikian. Namun apabila kita memahami ayat ini telah pun dibatalkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, di mana secara total, jelas, terang, qat'i, di mana Allah SWT menyatakan bahawa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, mengadu nasib ataupun menenung nasib dengan anak panah ataupun sebagainya, semuanya ini adalah dianggap sebagai perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, rijsun, Allah jelaskan rijsun, yang perlu ditinggalkan, najis dan perlu ditinggalkan, rijsun. Fajtanibuhu, hendaklah kamu tinggalkan. Berarti secara total, terang, jelas, ayat dalam surah Al-Ma'idah ini menyatakan bahawa arak adalah haram. Namun kalau tuan-tuan perhatikan dalam surah An-Nisa ayat 43, seolah-olah boleh difahami bahawa arak tidak haram. Jadi kalau orang yang hanya membaca surah An-Nisa saja tanpa melihat surah Al-Ma'idah ayat 90, kesimpulan yang mereka boleh ambil ialah bahawa arak tidak haram. Namun ayat yang memansuhkan ialah ayat surah Al-Ma'idah ayat 90. Memansuhkan tentang bolehnya minum arak. Okey, nampak ini perkara yang pertama. Jadi berlakunya percanggahan hukum daripada Al-Quran. Yang ini mungkin tak ramai dibincangkan dalam tak banyak dibincangkan dalam bab qiraat sebab ia tidak berkaitan dengan qiraat, ia berkaitan dengan hukum hakam. Tetapi ia tetap berkaitan tentang beberapa percanggahan yang ada hukum hakam dalam Al-Quran. Sekiranya anda memahami konsep nasikh dan mansukh, anda tidak akan timbul kekeliruan dalam perkara ini.
Konsep nasih dan mansuh juga timbul dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghalang para sahabat untuk menziarahi kubur, wanita atau maknanya untuk menziarahi kubur. Dan hinggalah datang hadis yang memansuhkan, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunna nahainakum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kami pernah menghalang kamu semua daripada menziarahi kubur. Oleh itu sekarang pergilah ziarah kubur. Ya. So ini contoh percanggahan dalam sudut hukum hakam, di mana ayat yang sebelumnya ataupun hukum sebelumnya telah pun dibatalkan dengan ayat yang kemudian. Okey. Yang kedua, perbezaan. Yang ini mungkin kita kena elaborate panjang sikit. Perbezaan ayat Al-Quran kerana adanya kiraat yang berbeza. Kerana adanya kiraat yang berbeza. Dan perbezaan ini saya boleh bagikan kepada 3 bahagian yang besar. Yang pertama, perbezaan penulisan. Yang kedua, perbezaan kepada lafaz sahaja tanpa memberikan perubahan ataupun perbezaan makna. Yang ketiga, perbezaan yang melibatkan perbezaan lafaz dan juga melibatkan perbezaan makna. Namun demikian, kesemuanya ini berada di dalam satu kerangka ataupun peraturan yang dipanggil ilmu qiraat. So, memang tidak nafikan wujudnya percanggahan, perbezaan, bukan percanggahan, wujudnya perbezaan ini disebabkan wujudnya ilmu qiraat berbanding dengan Bible yang saya akan jelaskan kemudian. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh dahulu, kita lihat lebih jauh tentang contoh-contoh ini, kita lihat dulu tentang ilmu qiraat, ya, tentang ilmu qiraat. Sepintas lalu, saya tidak akan pergi detail tentang ilmu qiraat. Cara-cara bacaan yang berbilang dan beraneka dalam ilmu qiraat ini dibenarkan untuk kita membacanya ataupun umat Islam membacanya dengan mana-mana saja cara tersebut. Dan orang yang membaca dengan qiraat yang berbeza seperti mana yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, mereka akan dapat pahala membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayuma harfin qara'u alaihi faqad asabu." Qiraat mana saja yang mereka ikuti untuk mereka baca, maka mereka semua adalah tepat, benar dan dapat pahala. So ini nak gambarkan bahawa Al-Quran diturunkan dalam qiraat yang berbeza. Nanti kena bezakan ya di antara qiraat dengan huruf, ya, qiraat dengan huruf. Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu." Sungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Oleh itu, bacalah ikut apa yang mudah bagi kamu. Tuan-tuan dan sekalian, mungkin analogi yang untuk mudah kita fahami ialah, saya ambil contoh, bagi orang Kelantan yang dah biasa bercakap dengan slang Kelantan, dan apabila mereka bertemu dengan kawan-kawan Kelantan, dia nak bercakap dengan slang Selangor, agak canggung, agak pelik. Ataupun bila dia balik kampung, nak cakap dengan mak bapak sejak kecil dah cakap slang Kelantan, dia kena bercakap dengan slang Kelantan. Dia tak boleh nak bercakap dengan slang Selangor ataupun slang Johor. Demikian juga orang Sabah, orang Sarawak yang ada slang berbeza. Demikian juga orang utara, Kedah, Penang dan sebagainya, ada slang yang berbeza. Jadi mereka yang telah dibesarkan dengan dialek ataupun slang yang berbeza ini, mereka lebih senang untuk bercakap dengan dialek mereka, terutamanya apabila mereka bersama dengan rakan taulan ataupun sanak saudara yang bercakap bertutur dengan slang yang sama. Demikian juga bahasa Arab, mereka ada slang yang berbeza-beza. Jadi ambil contoh, kalau orang Semenanjung kata saya makan ayam, tetapi kalau orang Sarawak dia tak kata saya makan ayam,
kami makan manok. Kami, saya makan manok. Manok itu ayam. Ya. Kalau orang Selangor kata kami makan ayam. Tapi orang Kelantan tak kata makan. Dia kata make. So, slang yang berbeza. Demikian juga, dalam Al-Quran ni ada kiraat yang berbeza dialek dan slangnya yang diterima oleh ataupun seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Inna hadal Quran unzila ala sab'ati ahrufin. Sungguhnya Quran ini diturunkan dalam 7 huruf yang berbeza. 7 huruf yang berbeza ataupun mudah nak faham, 7 dialek yang berbeza. Faqra'u ma tayassara minhu. Oleh itu bacalah ikut kemudahan kamu. Pastinya orang Kelantan apabila balik kampung, dia lebih selesa bercakap dengan dialek Kelantan. Orang Sarawak apabila balik ke Sarawak, berjumpa dengan sanak saudara Sarawak, mereka akan lebih selesa bercakap dengan dialek Sarawak. Demikian jugalah dialek-dialek yang lain. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan di sini, Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf yang berbeza. Bacalah ikut apa yang lebih memudahkan untuk kamu. Ya, InsyaAllah contoh-contohnya saya akan berikan kemudian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ada bersabda, Aqrani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Rasulullah SAW bersabda, Aqrani Jibrilu ala harfin. Jibril membacakan padaku Al-Quran mengikut satu huruf. Faraja'tu falam azal astaziduhu. Lalu aku meminta Jibril untuk membaca dengan huruf yang berbeza-beza. Wa yaziduni. Lalu Jibril pun membaca Al-Quran mengikut huruf yang berbeza-beza hatta intaha ila sab'ati ahrufin, hinggalah sampai 7 huruf. Kedua-dua hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang tadi sebelum ini saya sebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang baru saya baca ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana kedua-dua hadis ini secara jelas menyatakan bahawa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Kita bincangkan tentang huruf ya, bukan kiraan ya. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang kiraat pula. Jadi 7 huruf ini yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah perintahkan kita untuk membaca mengikut huruf-huruf yang lebih mudah untuk kita baca. Okay. Dan dalam Islam, dalam ilmu qiraat diiktiraf ada 10 ulama guru qiraat. 10 guru qiraat, dan setiap guru qiraat ni ada 2 qari yang meriwayatkan qiraat-qiraat yang berbeza. Tadi saya bicarakan tentang huruf ya. Tidak semua qiraat ini merangkumi 7 huruf. Mungkin hanya beberapa huruf ya. Dia ada 7 huruf yang berbeza, kemudian daripada 7 huruf yang berbeza ini ada 20 ulama qiraat yang meriwayatkan daripada 10 guru. Sepintas lalu saya tak pergi detail untuk dapat gambaran sedang pendengar sekalian. Okay. Guru yang pertama dipanggil Nafi' yang hidup pada tahun 70 hingga 169, meninggal di Madinah, dan beliau telah pun melahirkan 2 orang murid yang terkenal dalam ilmu qiraat, iaitu Qalun. Sebab tu mungkin tuan-tuan dengar bacaan Qalun ya, Imam Qalun, bacaan Qalun yang ada di Madinah. Banyakkan ulama-ulama Madinah tahu bacaan Qalun, di mana Qalun lahir pada tahun 120 dan meninggal pada 220 Hijrah di Madinah. Kemudian qiraat Warsh. Qiraat Warsh ini, Warsh lahir di Mesir. Ramai juga sahabat-sahabat saudara kita yang berada di Mesir, di Algeria, Tunisia, Maghribi membaca Al-Quran mengikut qiraat Warsh. Nanti saya akan bagi contoh sedikit ya. Imam yang kedua ialah Ibnu Kathir yang lahir pada tahun 45
hingga pada tahun 45 Imam Ibn Kathir yang lahir di Mekah. Imam Ibn Kathir yang lahir di Mekah. Kemudian beliau lahir pada tahun yang ke-5 Hijrah. Dan di antara anak murid yang dilahirkan ataupun yang mengambil ilmu daripada Ibn Kathir ialah Imam Al-Baz yang lahir pada tahun 170 hingga 250 Hijrah. Jadi Imam Ibn Kathir tadi lahir pada tahun 145 Hijrah, meninggal pada tahun 220 Hijrah ya. Baik. Imam Al-Bazi, Imam Haram Jil Haram, dan Imam Kumbul juga Imam Jil Haram. Kedua-dua imam ini, Al-Bazi dan juga Kumbul, meriwayatkan daripada Ibn Kathir. Ini dah dua imam ya, Nafi' dan Ibn Kathir. Jadi setiap imam melahirkan dua orang guru qiraat. Saya buat sepintas lalu, jadi dapat gambaran kepada anda semua bahawa 10 imam qiraat ini melahirkan dua imam-imam qiraat yang tersebar seluruh dunia. Yang ketiga, Imam Ibn Amru Al-Basri yang lahir di Kufah pada tahun 68, meninggal pada tahun 154 di Kufah ya. Dan dia melahirkan dua qiraat yang berbeza, Ad-Duri dan juga As-Susi. Qiraat Duri dan qiraat Susi. Yang keempat, Ibnu Amir melahirkan qiraat Hisham dan Ibnu Zakwan. Saya lajukan sikitlah ya. Yang kelima, Imam Asim Al-Kufi melahirkan dua imam, iaitu Syu'bah dan juga Hafs. Kebanyakan umat Islam di dunia sekarang ini membaca Al-Quran mengikut qiraat Hafs. Di seluruh Asia Tenggara ini semuanya membaca Al-Quran mengikut qiraat Hafs ya. Dan kebanyakan umat Islam di dunia membaca Quran mengikut qiraat Hafs. Yang keenam, Hamzah Al-Kufi yang melahirkan dua qari yang ternama, iaitu Khalaf dan Khalad di Baghdad, terutamanya sebelah Iraq sana. Yang ketujuh, Al-Kisai yang melahirkan Abu Harith dan juga Ad-Duri. Yang ke-8, Abu Ja'far Al-Madani, ini qari-qari di Madinah, melahirkan Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammas. Kedua-dua ataupun ketiga-tiga ini yang termasuk imamnya adalah imam-imam di Madinah. Yang ke-9, Ya'qub Al-Basri Al-Kufi, ya, melahirkan Imam Ruwais dan Rawah. Dan yang ke-10, Imam Khalaf yang melahirkan Qari Ishaq dan Idris. Inilah 10 qiraat yang berbeza ya, daripada 10 imam yang meriwayatkan qiraat-qiraat yang berbeza ini. Daripada 7 huruf, setiap qiraat ini tidak semestinya mengandungi 7 huruf. Mungkin hanya sebahagian daripada 7 huruf ini. Jadi kita ada 20 qiraat, imam qiraat yang mengambil bacaan daripada 7 ahruf yang berbeza ini daripada 10 imam qiraat. So jadi mungkin kalau tuan-tuan dengar ini qiraat Hafs, ini qiraat Warsh, ini qiraat Ruwaish, ini qiraat Kumbul dan sebagainya. Okey. So ini imam-imam qiraat. Dan sekarang tiba masanya untuk saya bagi contoh. Perbincangan kita ini agak teknikal. Ya, agak teknikal bagi mereka yang tidak ada background tentang qiraat, mungkin agak sulit sedikit untuk memahami dan menghafal nama-nama. Cuma cukuplah tuan-tuan, poin yang saya gambarkan tadi. Yang pertama, Quran turunkan dalam 7 huruf. Yang kedua, kita ada 10 imam qiraat yang daripada 10 ini melahirkan 2 imam qiraat yang berbeza-beza, meriwayatkan 7 qiraat yang 7 huruf yang berbeza ini dengan 20 qiraat yang ada. Baik. Contoh perbezaan. Bagaimana perbezaan ini berlaku? Minta maaf, saya minum sekejap. Saya minum tangan kanan ni tuan-tuan sebab nampak dalam gambar macam tangan kiri. Baik. Sidang hadirin sekalian,
Contoh yang pertama, perbezaan ialah perbezaan kepada tentang penulisan. Ada beberapa video yang diberikan pada saya oleh kawan-kawan Kristian. Dia mengambil contoh dua Quran yang berbeza, Hafs dengan Warsh. Nampak perbezaan berbeza. Saya ada Quran Warsh dan saya ada juga Hafs, memanglah kita semua ada ya. Warsh juga saya ada. Cuma cara penulisan Al-Quran, kita kena fahami bahawa Al-Quran ditulis zaman Nabi Muhammad SAW berbeza dengan apa yang ada sekarang ini. Dia tidak ada baris-baris, tidak ada tanda sukun, tidak ada tanda sabdu, tak ada baris depan, baris atas, baris bawah dan sebagainya. Ya, sebelum ini baris-baris itu tidak ada. Sebelum saya belajar bahasa Arab dahulu, sewaktu saya belajar di UPM, saya tertanya-tanya bila nampak buku bahasa Arab, macam mana orang Arab boleh baca buku ni tanpa baris? Saya yang Quran yang ada baris-baris pun susah nak baca. Tapi apabila saya dah tahu bahasa Arab, saya dah belajar bahasa Arab, saya dah menguasai bahasa Arab, saya boleh membaca buku bahasa Arab walaupun tanpa ada baris. Nak menggambarkan bahawa tuan-tuan, bagi orang yang tahu bahasa Arab, dia boleh membaca bahasa Arab tanpa ada baris atas, baris bawah, baris hadapan, tanwin dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita perhatikan daripada dahulu Al-Quran ditulis tanpa ada baris-baris. Demikian juga tanpa ada titik, 2 titik untuk ta, baris 2 titik bawah bagi ba, dan lantaran itulah ada perbezaan penulisan tetapi sebutannya tetap sama. Saya ambil contoh Quran yang ditulis dalam qiraat Hafs. Qaf ditulis dengan 2 titik di atas. Tetapi dalam Warsh, Qaf ditulis dengan bentuk yang sama tetapi titiknya 1 titik di bawah. Jadi kalau kita baca ya'qilun, seolah-olah orang yang faham ya'filun. Jadi 1 titik dan titiknya bukan di atas, sebaliknya titiknya di bawah. Manakala fa bagi Warsh tidak ada ditulis dengan 1 titik. Bagi Hafs ditulis dengan 1 titik. Tetapi Warsh pula fa tidak ada titik. Jadi kalau orang yang memahami cara penulisan antara Warsh dengan Hafs ini, dan kesemuanya ada disiplin, tidak ada perbeza-beza. Jadi kalau tuan-tuan ambil semua Quran ditulis dalam tulisan Warsh, itulah cara penulisan dia. Namun demikian, walaupun ada cara penulisan, bacaannya tetap sama. Okay? Bacaannya tetap sama. Cara penulisan yang berbeza, bacaannya tetap sama. Mungkin analogi ini satu analogi yang kurang baik, tapi saya ambil contoh bagaimana tuan-tuan boleh dapat ya kalau kita bahasa Melayu ditulis dengan tulisan Rumi dan juga ditulis dengan tulisan Jawi. Kita baca sama, kita faham maksudnya sama, tetapi satu tulisan Jawi, satu tulisan Rumi. Nampak tak? Teksnya sama, saya mahu pergi ke kedai. Tuan-tuan boleh tulis dalam tulisan Jawi ataupun tuan-tuan boleh tulis dengan tulisan Rumi, bacaannya tetap sama. Namun demikian Al-Quran yang disebutkan perbezaan penulisan ini ditulis dengan bahasa Arab juga. Bacaannya sama tapi cara penulisan berbeza, sama ada titik ataupun tak ada titik, titik di atas, titik di bawah dan sebagainya. Saya tak perlu nak pergi detail sebab mungkin bagi tuan-tuan yang tak nampak teks ini di hadapan agak sukar untuk membayangkan. Cuma gambaran tuan-tuan boleh faham di sini adanya perbezaan penulisan Al-Quran tetapi bacaannya tetap sama. Okey, mudah untuk kita faham. Kita cakap bahasa Melayu tetapi tulis dalam tulisan Rumi ataupun tulisan Jawi tetapi yang penting teksnya sama. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, perbezaan qiraat yang melibatkan perbezaan lafaz tanpa mengubah makna. Okey. Perbezaan lafaz yang kedua, perkara yang kedua, perbezaan qiraat yang melibatkan perbezaan lafaz tanpa melibatkan perbezaan makna. Apa contohnya? Contohnya dalam surah Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim.
perkataan siratal mustaqim. Dia tulis sad, ra, alif, ta. Siratal mustaqim. Dalam banyak qiraat, dalam banyak 20 qiraat ni, majoriti qiraat membaca dengan huruf dengan sad, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi huruf tu sad dibaca dengan sad. Namun qiraat Kumbul dan juga Ruwaish dibaca dengan bunyi hampir kepada sin. Ya. Instead of kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, tetapi dibaca dengan sin, siratal ladzina an'amta alaihim. Demikian juga ada qiraat yang lain dibaca dengan zai, ziratal ladzina an'amta alaihim. Namun perbezaan ucapan ini tidak mengubah maksud, ya, tidak mengubah maksud seperti mana makan dengan make. Orang Kelantan kata make, orang Jawa kata mangan, ya. Bahasa Melayu biasa kata makan. Tetapi memberikan maksud yang sama, cuma ada perubahan dari sudut sebutan, ya. Perubahan daripada sudut sebutan. Contoh yang lain, saya ambil contoh yang lain, saya ambil contoh surah yang pendek, perbezaan di antara Hafs dengan Warsh. Ayat yang surah yang pendek yang mudah tuan-tuan dah hafal dah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Ini adalah bacaan ikut Hafs. Tetapi kalau tuan-tuan tengok bacaan ikut Warsh berbeza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala linsanu malaha. Nampak kan perbezaannya? Wa qala linsanu malaha. Tetapi dalam Warsh bacaannya berbeza. Dalam Warsh bacaannya wa qala linsanu malaha. Nampak berbeza tak? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini dalam Hafs. Mana dalam Warsh idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam Hafs wa qalal insanu malaha. Dalam Warsh wa qalal insanu malaha. Namun perbezaan ini tidak mengubah makna. Seperti saya sebutkan tadi, make, makan, madang, make, makan, mangan. Ya, berbeza. Semua dialek dalam bahasa Melayu. Samalah juga ayam, dalam orang Semenanjung panggil ayam, orang Sarawak panggil manok. Tapi benda yang sama. Orang Semenanjung panggil kapal terbang, orang Sarawak panggil belon. Tapi benda yang sama. Kami naik belon, maksudnya kami naik kapal terbang. Ya, kami itu saya naik kapal terbang. Kan nampak berbeza? Saya naik kapal terbang. Tetapi kalau ikut orang Sarawak cara bercakap, kami naik belon. Ya, kami itu saya naik belon. Saya mau pulang. Kami mau mulih. Saya mau pulang. Kenapa? Saya mau pulang. Kami mau mulih. Tapi maksudnya sama. Cara sebutan berbeza. Okey. Demikian juga contoh yang lain. Cukup saya bagi contoh tuan-tuan. Saya tak bagi detail. Tuan nampak gambaran. Ya.
Ambil contoh yang lain. Ayat perkataan khutuwati syaitan. Wala tattabi' khutuwati syaitan. Khutuwati syaitan. Sama boleh juga dibaca dengan khutuwati syaitan. Ya, dengan ada tanda sukun. Khutuwati syaitan atau khutuwati syaitan. Thot ada baris di atas ataupun ta itu ada sukun. Khutuwati syaitan ataupun khutuwati syaitan. Ini semua adalah qiraat yang berbeza. Ya. Kalau ikut bacaan yang dibaca oleh Imam Nafi', Abu Amir dan Bazi dan Syu'bah, ia dibaca dengan khutuwati syaitan dengan sukun. Tetapi kalau ikut bacaan Hafs dibaca dengan khutuwati syaitan. Ini 3 contoh yang saya bagi perbezaan lafaz yang tidak mengubah makna. Okey, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Kalau ikut program kita sampai jam 10 ya. Saya cuba berhenti dalam 9 suku atau 9.30, kemudian kita buka soal jawab ya. Contoh yang ketiga, perbezaan qiraat yang melibatkan perbezaan lafaz dan juga maksud. Perbezaan lafaz dan juga maksud. Kita ambil contoh. Saya ambil contoh yang mudah untuk tuan-tuan nampak kat sini ya. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Okey. Bacaan daripada Asim, Kisa'i, Ya'qub, Khalaf dan juga Hafs membaca dengan Maliki yaumiddin. Tetapi dalam bacaan imam-imam yang lain membaca dengan Maliki yaumiddin. Nampak tak? Malik, mim, alif, lam, kaf. Ada alif selepas mim. Mim, alif, lam, kaf. Maliki yaumiddin. Panjang. Ya? Maliki yaumiddin. Kalau ikut di Malaysia kita baca macam itu. Maliki yaumiddin. Tetapi kalau kita lihat Warsh, Qalun dan sebagainya, kebanyakan imam-imam yang lain daripada sebelah Timur Tengah ini yang mengikut Warsh, Qalun, mereka membaca dengan tanpa alif. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kedua-dua perkataan Malik dengan Malik ni ada beza. Malik dengan ada alif maksudnya pemilik. Malik tanpa alif maksudnya raja. Ya. Maliki yaumiddin, yang memiliki seluruh alam ini. Maliki yaumiddin, raja kepada segala raja yang ada. Jadi perbezaan ini melibatkan perbezaan makna. Namun demikian, yang unik di sini tuan-tuan, yang unik di sini, kita ada disiplin dan ia tidak mengubah konten secara keseluruhan Al-Quran. Konten keseluruhan Al-Quran. Dan disiplin qiraat ini perlu dipahami, dipelajari supaya kita tahu bagaimana, kenapa, di mana ada perbezaan ini. Sepanjang yang saya lihat video-video orang Kristian yang berikan pada saya, yang membincangkan, mengutuk ataupun mengentam tentang Quran adanya percanggahan, perbezaan ini, mereka tidak memahami disiplin qiraat. Ya? Mereka tidak memahami disiplin qiraat, ya'malun, ta'malun. Kenapa ada perbezaan ini? Kalau mereka memahami perbezaan ya'malun dengan ta'malun, maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin, idza zulzilatil ardu zil dengan idza zulzilatil ardu zil, semuanya ini adalah perbezaan qiraat
yang ada disiplin ilmu yang tidak mengubah konten asas isi kandung Al-Quran itu sendiri. Okey. Saya harap ini jelas tentang perbezaan qiraat, dan perbezaan qiraat yang ada ini perkara yang asal kita fahami bahawa disiplin qiraat ini jelas dan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya akui bila orang tanya kenapa Quran ada percanggahan? Ya, memang ada percanggahan. Percanggahan yang pertama dari sudut hukum kerana nasih dan mansukh. Percanggahan yang kedua kerana qiraat yang perlu anda fahami, qiraat, perbezaan qiraat yang tidak mengubah makna. Yang kedua, perbezaan qiraat yang boleh mengubah makna. Jadi 3 bentuk percanggahan ini yang perlu difahami dalam kita melihat beberapa percanggahan di dalam Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh ambil lah semua Quran yang ditulis ikut warsh, di mana sahaja berada, ia tetap sama, tidak berbeza. Semua Quran yang ditulis ikut hafs, sama, tidak ada beza. Ya? Dan ini adalah janji Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Al-Quran tetap terjaga sampai sekarang keasliannya, dan perbezaan yang ada adalah perbezaan qiraat. Sekarang kita bandingkan dengan Bible. Kenapa saya nak bandingkan dengan Bible ni tuan-tuan? Kenapa saya nak bandingkan dengan Bible?